Hi, my name is Faiz. I'm from Malaysia Digital Economy Corporation. So I attended this drone training. This program allows me to have a good understanding and the technical skill to do the drone shootings, so which will very help in my video productions. This is a very good course for me, very good exposure on reskilling myself into a drone industry. I was very happy with the groundwork. It taught me a lot of how things are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua viewer Asia Drone IoT Technologies. Hari ini hari 13 Mei. So this is our saya tak boleh kira dah banyak lah kita punya live. So kita dah buat beberapa kali live. Kita pernah start dengan kita buat live berkenaan dengan program drone. And then kita ada berdiskusi dengan pakar dalam industri. Ada beberapa live session yang kita telah buat. Salah satunya berkenaan dengan masa mulanya COVID, kita ada buat drone disinfection di kawasan public area. Kita ada buat discussion pasal yang tu. And then kita ada juga menjemput drone stakeholder daripada Melville Sense, MDEC dan Wunan Technology. Wanan Teknologi daripada Australia. So kita bincangkan berkenaan dengan drone ekonomi. And then kita ada juga membincangkan pasal drone data. Sebabnya kebanyakan orang di luar sana banyak fikir bahawa drone hanya digunakan untuk ambil gambar dan video sahaja. So kita ada buat satu sesi berkenaan dengan drone data. Sebenarnya kita invite Melville Sense, Ofotech dan kita punya engineer kita Zarul untuk berbincang berkenaan dengan drone data lah. So last week kita buat sedikit kelainan kita buat kelainan mana kita telah start buat satu sesi untuk berkongsi dengan viewer di luar sana berkenaan how to build a racing drone. Kita dah cakap pasal drone yang disinfection, kita cakap pasal drone data, kita cakap pasal drone ekonomi. So hari ni kita touch base sikit pasal racing drone. So macam saya mention lepas, I mention buat last week, racing drone is actually another area mana kalau orang kata ia adalah salah satu sukan sport, quite an extreme sport that quite popular in the worldwide. Cumanya dekat Malaysia mungkin pengetahuan tentang ataupun kita nak tahu pasal racing drone ni mungkin tak meluas. So hari ni kita akan continue sebab minggu lepas Zarul dia dah kita punya engineer kita dah selesai memasang dia soldering komponen motor fix dan sebagainya dekat dia frame racing drone. So hari ni kita akan continue dengan kita punya di mana Zarul akan berkongsi dengan viewer di luar sana berkenaan macam mana kita nak setting up the drone and also perform calibration. And the most exciting part, at the end of this session, di hujung sesi ni, Zarul sendiri akan menerbangkan racing drone yang dia telah buat calibration, dia telah set up dia akan buat live demonstration. So pada viewer di luar sana, selamat datang ke sesi Asia Drone Live Facebook session How to Build a Racing Drone episode 2. So if you guys have any questions, kalau ada soalan berkenaan dengan, tak kisahlah berkenaan dengan racing drone ataupun apa-apa juga berkaitan dengan drone, boleh drop komen anda di laman Facebook kami lah. Sebelum saya hand over dekat Zarul, mungkin kita akan tunjukkan sedikit video highlight minggu lepas. So sama-sama kita saksikan.
kita akan sambung daripada apa yang minggu lepas kita buat sampai pemasangan, dan hari ni kita akan buat untuk program dia, program drone ni supaya dia boleh terbang dengan sempurna. Okey, pertama kalinya apa yang saya nak tunjukkan, saya dah buat screen share untuk yang mana ada terlibat sekarang. Kita gunakan software yang bernama Betaflight Configurator. So, nama software ni ialah Betaflight. Tujuan dia adalah untuk buat configuration. So, kita panggil dia configurator, kan? Okey. Selepas kita dah buat pemasangan, dekat bila kita buka apa yang saya share ni kita boleh download dekat dalam internet. Cari apa nama configurator ni tadi, Betaflight Configurator, dia akan keluar dan dia ada tunjuk cara macam nak download. Dan selepas daripada tu, bila dah buka software ni, dia ada tulis kat sana download Betaflight Black Box Log Viewer. Ini terpulang. Tapi yang penting dekat sini ialah pastikan anda mendownload latest CP210X driver. Dia tunjuk kat mana nak download. Dia ada tulis here tu sini So kena pergi sana. Kemudian latest STM USB VCP drivers. Yang ni pun penting, sebab kalau tak, dia tak boleh kenal flight controller yang kita masukkan dekat dalam kita punya racing quad. Kemudian latest Zadig for Windows. Yang barang-barang ni semua nak kena pastikan ada, sebab dia akan membantu untuk kenal flight controller. Dan kalau tak boleh, kita kena guna Zadig ni untuk tukar driver yang Windows dah sediakan kepada driver yang lebih bersesuaian. Dan tutorial ni ada dekat tempat ni. Kita takkan go deep dekat untuk yang ni, pasal dia akan ambil masa yang panjang. Okey, seterusnya untuk saya sekarang kita dah siap. So kita dah connect dekat kita punya Betaflight, dan saya akan connect dengan Betaflight Configurator. Dia akan keluar macam ni lah. So apa yang ada sekarang ni semua ialah default. Jadi apa yang kita perlu buat kat sini ialah kita kena pastikan, tak berapa default sebenarnya. Kita kena pastikan yang pertama ialah calibrate accelerometer. So accelerometer ni ialah dia punya gyro tau. Kita nak pastikan dia tahu mana depan mana belakang. So apa-apa hal kat situ dia ada gambar ni, boleh nampak sini cursor kan. Dia ada nampak bentuk quad. Sebenarnya kalau saya gerakkan quad ni, dia akan gerak sekali. So nampak dia ada arah warna hijau pandang ke depan. Itu ialah arah depan. Jadi sekarang saya pegang drone saya. Kalau saya tolak ke bawah, dia ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Saya pusing menghadap saya. So dia kena begitu. So pastikan kedudukan dia betul. Kalau salah, kita kena ubah. Tapi ubah dia ialah dekat configuration. Nanti saya akan tunjuk. Untuk sekarang ni, kita kena calibrate accelerometer. Ni ialah untuk pastikan dia berada dalam keadaan stabil. Kalau nampak dia kena macam ni, sentiasa tegak. Saya harap gambar kecil saya tu nampak apa yang saya pegang. Right. Kemudian saya calibrate. Itu je sebenarnya. Dah siap calibration. Okay, tak apa. Ini dia tak ada apa sangat pun sebenarnya. Okay, seterusnya kita akan pergi ke ports. Okay, ports ni ada banyak, nampak itu. Dia ada USB, VCP, UART 1, UART 2, UART 3, UART 4, ada soft serials 1 and 2. Dan dekat situ, dekat tepi dia ada okay, macam dekat USB VCP configuration, dekat tab sebelah dia tulis configuration MSP. Yang ni ialah untuk tujuan USB. Lepas tu ada CRX, telemetry output. Ni memang tak perlu. Dia satu jalur ni fungsi dia hanya satu. So kita akan assign hanya satu. Kalau yang pertama USB VCP, kita gunakan untuk VCP. So kita assign dia UART 1, saya tak pakai untuk apa-apa. So dia kosong, tak ada apa-apa yang menyala. UART 2 saya jadikan saya punya untuk serial RX. Okay, benda-benda ni semua dia reflect balik kepada kita punya flight controller. Masa pasang dia ada port dekat atas tu. Dia menunjukkan ni RX1, ni RX2, 3 dan seterusnya lah. Dekat sini ada soft serial. Soft serial ni lain sikit. Soft serial ni ialah
kita kena aktifkan dia dekat dalam Unity configuration. So kita akan pergi ke configuration tab. Okey, dekat sini dia ada mixer. So pastikan mixer anda betul. Mixer tu mestilah quad X. Janganlah jadi hex H macam ni ke, atau single copter. Single copter ni helikopter tak sebenarnya, nama je. Okey, so kita nak quad X. Yang mana motor 1 berada di belakang kanan, motor 2 berada di depan kanan, 3 belakang kiri, 4 depan kiri. So macam saya angkat macam ni, ni motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Right. Untuk setup ni saya akan just go through secara laju, sebab bila kata untuk tujuannya ni lebih mendalam, kita akan buat mungkin episod lain ke, ataupun datang terus ke Asia Drone untuk belajar lebih mendalam. Pastikan kau kita punya business development, so dia akan tunjuk apa yang patut. Jadi apa yang saya akan buat hari ni ialah kita akan tunjuk secara laju, sebab jari kita nak terbang laju. Okey. Untuk drone ni kita akan gunakan ialah protokol, sebab protokol ni ada banyak. Okey, dia ada PWM, one shot, multi shot, brush, D-shot. D-shot ni sendiri pun sampai kepada D-shot 1200. Okey. Tapi untuk kita punya projek hari ni kita akan gunakan D-shot 300. Kemudian kita ada function yang lain di sini, motor stop, ESC sensor. Okey, untuk yang ni maksud dia ialah motor stop ialah motor stop lah. Jadi kalau saya gunakan motor stop, bila kata saya arm drone ni, dia tak bergerak. Saya tak nak. Saya nak drone saya bila saya arm, dia bergerak terus, saya tahu dia tengah arm. Jadi saya tak nak tick. ESC sensor, untuk drone yang untuk ESC macam semalam yang kemarin saya tunjuk, ESC yang ada kebolehan telemetri, kena hidupkan ESC sensor kalau perlulah. Tapi untuk saya tak perlu. Okey, kemudian saya bidirectional D-shot. Okey, yang ini saya perlukan sebab dia boleh buat kipas kita punya motor untuk pusing terbalik. Kebiasaannya ESC hanya berpusing pada satu arah, dan kita kena assign dia untuk pusing satu arah, yang lain atau berlawanan. Tapi untuk yang ni dia boleh hidup secara, maksudnya dia boleh pusing berlawanan apabila kita gunakan special button dekat remote control kita. Okay, so yang seterusnya, so saya akan tick yang bidirectional ni. Lepas tu kita ada motor pulse, number. Okay, dia punya description kat sini ialah number of magnets on the motor belt. So maksudnya ialah, saya sekali lagi cuba tunjuk. Kalau nampak tadi saya ada tunjuk belakang motor brushless ni dia ada magnet apa semua. Kita kena kira magnet tu ada berapa. Kalau dia kata ada 14, jadi kita tulislah kat situ 14. Oh, alamak, tak disconnect. Ni masalah kabel ni lah, dia boleh tercabut dia. Okey, sekejap. Right. Okey, kat sini board and sensor alignment. Tadi saya ada tunjuk dekat setup punya tab, kedudukan board ni tadi, kan? Okey, saya ubah satu value kat sini. Contoh kata dia dekat your degree, memandangkan kita letak board ni tak ada buat perubahan dia punya horizontal dengan dia punya vertical. Cuma kita kacau dia punya yaw, dia punya plane macam ni je dia gerak. Okey, yang ini saya ubah. Saya nak ubah dia jadi 90. Okey, saya save variable, saya tunjuk apa beza dia. Biasa dia akan ambil masa ni. Okey, dan connect. Okey, dia balik semula kat setup ni. Dan kita dah pusing board ni 90 degree. Ingat, 90 degree. Okey, saya angkat. Okey, saya tolak ke depan. Drone dah tak ke depan, dia ke kanan. Tu dah contoh terbalik, nampak tak? Dia ke kiri, dia ke depan. So, ni kena pastikan. So, board orientation sangat penting, sebab kalau salah orientation tak boleh terbang ya. So, kita kena betulkan balik lah. Ni 0 degree. Yo, 0 degree. Right. So, untuk hari ni kita punya urusannya ni kebanyakan kita sebab firmware yang latest ni kebanyakannya
dah sangat bagus. Jadi kita tak akan go in detail juga. Kita akan guna se-default yang mungkin. Jadi untuk yang kat luar sana, kalau cuba untuk nak replicate apa yang saya buat, dia sangat senang. So tinggal guna yang default je. Dia terbang. Terbang atau tak terbang, cuma macam mana dia terbang je lah. So kita akan teruskan. Right, dekat sini dia tulis gyro update dan PID loop frekuensi. Gyro update ni ialah keberkesanan untuk dia update tentang kedudukan dia. So dalam kes ni kita letak dia 4 kHz. 4 kHz pada kita cukup untuk kita gunakan. Saya cerita sampai tu tak ada detail. PID loop frekuensi pun sama 4 kHz. Tapi kedua-dua ni kita biasa kalau untuk racing kita guna 8 kHz. Kita nak dia lebih cekap untuk mengesan kedudukan bila dia buat pergerakan apa yang cuba buat ni lah. Tapi kita pakai 4 cukup. Accelerometer saya hidupkan. Kemudian Umur HD okey, itu saya punya call sign. Okey, tak apa, teruskan. Itu tak sepatutnya nampak jelas suara. Okey, kemudian receiver saya kasih. Okey, ini penting. Kalau ini tak set, tak jumpa receiver. Jadi untuk saya kat sini kita pilih serial base receiver spec side S-Bus, SAMD. So kita pakai serial base. So pilih serial base. Dekat sini lain sikit. Kebiasaannya yang mana gunakan radio Farsky kan, Taranis ke apa, yang tu dia boleh guna dekat S-Bus. Sini S-Bus. Tapi kalau yang pakai satu lagi radio tu, apa nama saya lupa. Saya lupa. Tapi dia gunakan protokol iBus. So pilihlah iBus. Apa nama radio ni. Kemudian CRSF ialah TBS, Crossfire. So yang pakai Crossfire dia kena guna CRSF. Jadi sebab saya guna Crossfire, so saya pilih CRSF. Kemudian kita turun ke bawah. Ke bawah ni tadi saya ada tunjuk pasal soft serial. So saya hidupkan soft serial sebab dia control saya punya VTX. So VTX saya boleh ubah channel tanpa perlu saya tekan dekat fizikal. Saya hidupkan dekat soft serial. Kemudian telemetry output. Telemetry output ni ialah untuk kita punya ESC. Jadi dia akan balik ke semula kita punya data kepada kita punya paparan ataupun kita punya Google. Kemudian air mode ini semua by default dia akan pilih lah. So tak perlu ubah. Okay, kita dah ubah apa yang sepatutnya dan tekan save and reboot. Save and reboot. Okay. Kita connect semula. Kat sini kita pergi ke power and battery. So power and battery tak ada apa, cuma untuk saya buat penerangan. Dia kat situ ada tulis voltage meter source, current meter source. So untuk yang ni maksudnya ialah current sensor atau voltage sensor. So voltage sensor ni kita pakai onboard, kita tak ada pakai external. So kita pilih onboard ADC, dia pun memang itu je pilihan dia. Sama juga yang ni. Tapi kat sini ada AC sensor, MSP sensor, OS display, virtual onboard ADC, tapi kita pakai onboard. Kat sini untuk kita buat dia punya macam skill dia lah. Kalau misal kata kita pasang bateri, lepas tu dia punya power tak tally dengan kita punya power bateri yang betul, dekat sini untuk kita ubah dia lah, scale up ataupun scale down. Sama juga dengan amp. Kalau misal kata bila kita tengok penggunaan amp tak sama dengan apa yang betul-betul, kat sini kita akan scalekan dia lah. Itu tak banyak. Tapi bila kita bercerita pasal drone, tab ni yang paling penting. Tab ni nama dia PID tuning. So apa yang terjadi kat sini ialah kalau PID ni salah buat, motor akan panas, ESC akan terbakar. Motor pun boleh terbakar, bukan panas ni. So dekat sini yang nak kena belajar betul-betul. Tapi untuk hari ni kita akan gunakan default. Apa pun default hari ni. So kita nak tunjukkan bahawa dia akan terbang kan? Kemudian kita akan pergi ke receiver. Ni betul-betul saya buat apa, saya just skip ni. Receiver. So untuk receiver ni penting. Sekejap saya kena bangun. Okey.
So untuk receiver ni penting sebab kita akan hidupkan kita punya remote control. So kita kena tengok dia punya control tu semua berjalan dengan elok lah. Okay, kemudian saya akan hidupkan saya punya drone. Tapi untuk dekat luar sana, pastikan apabila anda hidupkan drone, anda pastikan jangan ada propeller. Propeller jangan pasang dekat drone. Sila buka. Kalau dah pasang ada prop, cabut balik bateri, cabut prop dulu. Ini penting. Okey, saya dah hidupkan saya punya drone. Saya tak tahu boleh nampak ke tak, tapi saya letak juga kat sini. Ini contoh paparan yang keluar daripada saya punya drone. Okey. Right. Okey, nampak? Tadi masa sebelum saya hidupkan saya punya drone, nilai yang dekat tepi sini tak ada. Sekarang nilai tu dah ada. Bila kita tolak ke kiri, nampak value tu berubah. Tapi dekat drone tak nampak apalah. Ni cuma ada dekat dalam, dia berlaku cuma dekat dalam kita punya configurator. Tapi pastikan apabila awak tolak kiri, untuk yang ni saya gunakan mode 2. Maksudnya ni saya terangkan radio sekejap. So kanan ni ialah untuk saya punya kiri, kanan, depan, belakang. Ini ialah throttle saya dan ini saya punya yaw. Okey. Jadi bila saya tolak ke kiri, patutnya saya punya roll kiri akan bergerak ke kiri. Tolak kanan, roll ke kanan. Tolak ke depan, pitch akan ke depan. So saya dah pastikan benda-benda ni semua betul. Tengok throttle, betul. Kemudian saya tengok saya punya switch yang saya dah assign. Okey, saya ada aux 1, saya ada aux 2, saya ada aux 3, saya tak jumpa aux 4. Oh, aux 4 sikit sini. Okey, so dah jumpa semua. 1, 2, 3, 4. So saya gunakan 4 aux, tapi dekat sini ada 6 aux. Yang tu tak penting sebenarnya, tapi kita nak pakai 4 saja. Dan kebiasaannya tak pakai semua pun. Okey, saya dah readykan 7 aux, tapi saya tunjuk ialah 4. Dan sekarang ni kita pergi dekat modes. Okey, ini kat mana yang switch tadi akan reflect. Yang pertama yang saya letak kat sini ialah arm. Ini aux yang pertama. Nampak tak dia punya warna berubah. Tapi dia kena disable lah pasal ada kabel. Kemudian aux 2 kat sini ialah angle. Angle ni maksudnya ialah stabilize mode. Maksud apa yang dia akan buat ialah bila tiada input daripada radio, drone ni akan cuba untuk stabilkan diri dia sendiri. Betul lah lebih kurang. Kemudian kita pergi ke flip over ke. Okey. Dia tulis kat situ flip over after crash. Maksudnya ialah bila drone ni dalam kedudukan terbalik macam ni, kita boleh buat dia untuk tegak balik macam ni dengan gunakan flip switch. Ni yang tadi kita perlukan bidirectional tadi. So dia akan paksa drone ni untuk balik semula kepada kedudukan yang dia boleh terbang dengan memusingkan salah satu motor. Antara 4 ni pusing salah satu motor supaya dia pada terbalik, dia duduk balik elok. Right, kita ada mode di satu dekat nombor 3. Itu ya. Kemudian nampak saya bagi 3 mode je. So jangan pakai mode banyak-banyak lagi. Kemudian kita pergi ke OSD. Yang ni yang paling menarik. Paling menarik. Sebab dia rasa macam pilot kapal terbang kan. So apa yang terjadi dekat sini ialah tadi saya tunjuk saya punya skrin. Jadi dia akan yang namanya OSD ni ialah on screen display. Apa maksudnya? Apa yang kita nampak dekat kita punya
paparan kita lah bila kita terbang. Sebabkan kita terbang drone ni, kita ada gelaran yang lain ialah FPV pilot. So FPV pilot ialah first person view dengan menggunakan skrin. So saya tunjuk pakai monitor untuk memudahkan saya tunjuk. Sebab kalau tunjuk pakai saya punya goggle memang tak nampak apa lah cerita dia. So saya tak tahu apa yang awak boleh nampak. Saya akan cuba tunjuk sikit lagi untuk yang kat sini. Itu ialah dia punya OSD. So nampak dia punya tulisan lah, dia punya temperature, dia punya battery voltage. So battery voltage macam dekat sini. Okay, cukup lah tu saya tunjuk. So battery voltage tu yang tu paling penting untuk kita pilot semua. Battery voltage ni penting. Pasal kalau kita gagal bajet kan, ataupun gagal tahu berapa percentage bateri yang perlu ditinggalkan untuk balik, possibility kapal drone ni jatuh kat tengah jalan, jatuh dalam hutan, dalam sungai, dalam longkang sangat tinggi lah. So ini kenapa kita perlukan ni. Kemudian kita ada kat sini tanda macam handphone punya signal tu kan. Yang ni ialah dia punya jarak transmission yang dalam bentuk ni lah bar juga. Kalau semakin jauh dan channel tu makin tak bagus, dia akan makin kurang. Dia hilang, maksudnya drone tak akan jatuh lah. Pasal dia hilang kontrol, dia tak akan balik sendiri. Pasal ni drone tak ada GPS, dia tak akan balik sendiri ya. So sangat kena berhati-hatilah dengan indikator yang ada dekat kita punya tu. So ini ialah benda-benda yang kita akan set yang penting. Macam apa yang saya gunakan ialah kat sini saya gunakan battery current draw, saya ada battery voltage, saya ada core temperature, so saya punya barang ni temperature, saya ada craft name, tu nama saya, Tok Moh tu saya punya call sign untuk FPV. Kemudian kita ada fly mode. Fly mode ni maksudnya mode apa yang kita tengah guna. Kemudian kita ada VTX channel, maksudnya saya tahu channel apa dalam yang saya tengah terbang sekarang. Dan warning ni paling penting lah, dia akan beritahu apa dua jenis warning sekalipun yang berlaku ketika terbang. Low voltage, antaranya low voltage lah. Okay, kita terus ke video transmitter pula. Dah nak habis dah sebenarnya. Alright. So untuk yang ni video transmitter, yang ni kita kena set dulu. Okay, kita kena masukkan certain file kepada kita punya configurator supaya dia tahu channel apa yang kita perlukan. So kita tinggal buat pilihan. So dalam kes saya sekarang saya gunakan channel Boscam E channel 2 dan saya nak kurangkan power tinggi sangat. Saya akan 200 je. Okay, 200. Kemudian saya tulis kat sini save. Alright. Okay, kita ada black box, tapi saya takkan cerita pasal black box. Pasal cerita black box ni boleh buat kursus sendiri selama sebulan. Dia akan bercerita pasal graph, pasal peak value, low value, masa bila ada jitter, oscillation. No, saya tak akan cerita sekarang. Saya pening. Okay, kemudian kita ada CLI. So CLI ni ialah apa yang kebiasaannya kita gunakan apabila kita cuba untuk programkan drone ni di peringkat yang bukan menggunakan GUI ataupun Graphical User Interface. Ini kita kira macam kita coding ala programmer lah. Tapi untuk menghala ke arah ni memang kena ada sedikit pemahaman dengan programming. Pasal contoh saya masukkan satu command, tak ada berapa command. So apa yang dikeluarkan dekat sini ialah, let's scroll ke atas. Panjang. Sebentar. Okey. Nampak dia dekat sini dia bercerita dia tentang apakah yang kita gunakan, board model apa, firmware version apa. Kemudian dia bercerita, dia tunjuk kita punya, macam yang ni ialah resource ni ialah apa output yang kita ada dan kita mapkan kepada apa.
So kalau macam motor 1 dia punya pin dia adalah C06 dan seterusnya. So ni adalah peringkat programming dan kita tak akan bercakap kat sini. Pasal ni macam saya cakap, kalau tadi black box sebulan, yang ni setahun. So kita tak nak ke arah tu. Jadi kita akan skip. Untuk keluar dia mudah, type exit sama dia macam DOS kan. Okay, HP dah macam mana ni. So saya tunjuk sekali lagi. So kita connect, pastikan semuanya okey, tak ada masalah. Tanda dekat sini tak ada apa-apa masalah, maksudnya dia tiada masalah. Sebab kalau tanda ni keluar, nampak motor Ami tanda payung, feel safe, maksudnya ada masalah lah tu. So okey, saya akan pass balik ke Syafiq sebelum kita buat kita punya demonstration kejap lagi. Kalau ada permintaan untuk buat demonstration yang pelik-pelik, maklumkan dalam komen. Kalau tak, saya tunjuk dekat mana yang saya nak terbang. Sekejap, Zarul, okey, so terima kasih atas penerangan. Kalau kita tengok software yang diguna Betaflight ni bukan satu software yang sebenarnya orang amatur atau beginner boleh pakai secara terus lah. Maknanya ada banyak setting yang ditunjuk tadi. So mungkin kalau Zarul boleh pergi dekat configuration tadi, saya saya nak tanya, adakah sebab saya tengok dalam configuration tadi dia ada orang kata apa, ni alarm mixer ni ada quad X 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Adakah software yang sama juga untuk Betaflight controller ni ataupun Betaflight configurator ni kita boleh guna untuk configure hexacopter, kata apa, octo dan sebagainya? Soalan yang bagus. Yang sebenarnya bukan itu saja. Apa saja jenis quad yang ada kat sini, apa jenis bentuk pun dia ada sebenarnya. Contoh saya fahamkan, kita sekarang dalam konfigurasi quad X, tapi ada juga quad X 1, 2, 3, 4. Bila kata 1, 2, 3, 4 ni maksudnya kedudukan motor dia dah berubah. Dia jadi macam ni, 1, 2, 3, 4. Okey, kalau yang sekarang ialah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada quad plus. Quad plus ni ialah bayangkan objek bentuk plus, yang mana kipas kat depan berada, kipas nombor 2 ni duduk kat depan sini. Itu jadi plus. Dan yang seterusnya ada octo flat X, flying wing. Kalau ada yang cuba nak gunakan Betaflight, jadikan kapal terbang pun boleh. Ada heli 120, heli 90, single copter, dual copter, bicopter, V-tail quad. V-tail quad dengan A-tail quad ni memang jarang-jarang jumpa, tapi salah satu design yang pernah di uji dulu, tapi tak sesuai untuk kita guna untuk racing lah. Okay. So kalau tengok tadi quad X dengan quad X 1, 2, 3, 4, perbezaan dia adalah motor. So kenapa drone yang ada di market ataupun yang selalu orang configure banyak gunakan quad X, kenapa bukan quad X 1, 2, 3, 4? Dia sebenarnya dia tak ada, sebab kebanyakan orang terbang gunakan Betaflight ataupun iNav, atau maksudnya dia dalam branch ataupun keturunan yang sama. Tapi kalau misalnya kata macam apa tadi, untuk quad 1, 2, 3, 4 ni, RaceFlight antara salah satu firmware yang menggunakan konfigurasi quad 1, 2, 3, 4. KISS pun sama menggunakan quad 1, 2, 3, 4. In fact, Aducopter pun menggunakan konfigurasi X 1, 2, 3, 4 macam mana yang saya tunjukkan tadi. Masih ada lagi, tapi sebab kita telah biasanya dalam dunia racing quad, kita menggunakan Betaflight, jadi itu lebih mudah lah. So senang untuk diguna pakai, semua orang faham. Okay, agak-agak boleh kontrol lah, boleh tak boleh. Okay, tadi kalau tengok dekat PID, kalau power dengan bateri tadi, Zara ada mention bahawa salah satu benda yang kita nak kena consider bila kita tengah fly, tak kisahlah apa jenis drone, racing drone ataupun drone yang ada di luar sana, adalah battery management, di mana bila kita tengah fly tu battery voltage tu sangat
kata apa, sangat penting lah untuk mengetahui sama ada kita ada cukup power ataupun tak kita nak balik, kita nak membawa pulang kita punya drone tu. So maybe boleh bagi tahu sedikit dekat kita punya view dekat luar sana. Normally bateri kalau fully charge berapa voltage, and then kalau bateri yang dah habis berapa dia punya voltage dia? Little bit on battery management sikit. Itu soalan yang bagus juga. Makin bagus soalan ni, makin mencabar. Okey. Untuk bateri kebiasaannya kita gunakan bateri kebanyakan, dan ataupun untuk orang yang baru bermula, kita akan nasihatkan untuk guna konfigurasi bateri setup yang kita panggil 4S atau 4 sel. Sebab dia punya power dia tak terlampau pun gila. So bateri ni pada maksimum dia ataupun bateri penuh dia ialah 16.8. Tapi untuk yang saya gunakan sekarang yang ni lain sikit. Pasal yang ni ialah 6S, yang ni dia punya penuh dia ialah 25.2. So voltage habis dia, kalau misal kata yang 4S tadi, voltage habis dia ialah kebiasaannya adalah 14 volt. So kalau misal kata dah cecah 14 volt tu, cepat-cepat lah ni, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau yang terbaiknya bila 14 volt ni bersama dengan 3.5 volt, so terbaiknya ialah kita balik pada waktu bila kita punya voltage kita dah jatuh pada 3.7, 3.8 tu, tu dah boleh balik lah. Pasal LiPo ni penjagaan dia ialah jangan guna sampai habis. Kalau dipakai sampai habis nanti penjaga hayat dia akan sangat pendek. Dan apabila LiPo ni dah start kembung, maksudnya bateri tu dah tak jangka hayat yang panjang. Itu dah memang dah nak rosak lah. Sama juga dengan yang seterusnya 4S atau 6S. 6S voltage maksimum minimum yang dia perlu ada ialah 21 volt. So by 21 volt dah kena landing. Jangan tarik-tarik lagi. Berbahaya untuk kesihatan bateri anda. Okay, satu info yang sangat menarik sebab kalau kita tengok dekat luar sana, kalau sesiapa yang familiar dengan DJI drone, dia tak dia bukan tak kisah sangat, tapi daripada segi aspek bateri itu, sebab ada menggunakan smart battery dan sebagainya, mungkin ini benda yang jarang dititik beratkan lah. Tetapi bila kita melibatkan customized drone yang menggunakan LiPo battery yang asing ni, maknanya penjagaan bateri tu sangat penting lah. Kalau boleh pergi kat PID tuning tu, tadi sebab Zalul mention PID tuning tu adalah benda yang benda yang paling penting lah. Tapi dekat sini kita set as default. Adakah kalau saya baru nak buat racing drone apa semua, and then adakah saya terus plug in je, lepas tu saya biarkan semua default, boleh terbang ke dia tak terbang? Okay, kenapa kita buatkan default? Sebab kita nak dia punya, ini kita macam kita punya base setting tau. Tapi kalau soalannya menghala kepada adakah dia boleh terbang, dia boleh terbang, tapi macam mana dia terbang ni tak pasti. Tapi dalam untuk firmware yang latest untuk Betaflight, default PID dia dah cukup untuk kita gunakan untuk kita mula belajar terbang, ataupun nak race pun boleh, untuk berlumba kan pun dah boleh guna. Cuma apabila dah mahir dengan dah semakin familiar dengan dunia racing drone, dah boleh belajarlah guna macam mana untuk guna PID ni. Pasal kalau kita mampu untuk ubah suai PID ni tadi, dia punya result lah akan jadi lebih baik berbanding kalau dia dalam keadaan default. Tapi soalan dia, adakah boleh terbang? Ya, boleh terbang, tiada masalah. Cuma jangan ubah terlampau banyak, sebab itu yang kalau belum tahu apa-apa sangat berkenaan dengan ni, jangan ubah macam-macam, pasal dia akan menyebabkan motor panas, AC terbakar. Macam saya kata ni lah, warning sebelum terjadi. Okey, satu benda yang sangat bagus ini. Kalau saya sendiri pun dah dalam dunia drone sebenarnya mungkin dah masuk 2 tahun lebih. Tapi ini pun satu benda yang saya baru lagi dapat tahu lah pasal setting dan sebagainya. Sangat sangat mencabar.
Last but not least tadi Zarul ada mention, Zarul ada ubah setting kat video transmitter tadi. Low power daripada 800 ke 200. Apa sebab drop dia punya power daripada 800 ke 200? Okey, untuk power ni kita berada dalam tempat yang terpanggil dalam proximity area, ada besi-besi piling apa semua. Dia memang tak sesuai untuk kita guna sampai 800. Dan 800 ni sebenarnya untuk pada long range tujuannya, untuk power yang kuat. Tapi bila dalam tempat yang sempit dalam bangunan, dia akan ada efek panggil static ataupun bandwidth dia bouncing tau, signal bounce. So untuk kurangkan masalah tu kita kena rendahkan dia. Kalau boleh pakai 25 pun tak apa. Saya pakai 25, safe. Okay. Saya tak expect pula, dia ingatkan dia nak biarkan 200 supaya dia drop lagi 25 kan. Okay. Alright, saya tengok kat sini, okay, viewer kita tak ada soalan. Tapi mungkin kalau diorang ada soalan nanti, mungkin diorang akan sama ada dia akan message kita kemudian nanti ataupun ni. So saya akan memberi masa sedikit kepada Zarul untuk dia dia akan buat satu demonstrasi just di sebelah saya saja, di kawasan yang berhampiran. So saya just nak beritahu dekat viewer di luar sana bahawa jangan mencuba benda ni di rumah lah. So sementara Zarul boleh bergerak ke ke arah tempat mana yang dia nak buat ni. So sementara tu saya tak sekejap saya punya ni. Video kan? Tak sudah. Welcome to OpenTX. Okay, so Zarul sekarang dia tengah pergi set up dia punya tempat dia. So sekejap lagi kita akan tengok lah. Okay, so macam saya mention, kita punya demonstrasi ni jangan dibuat di dalam kawasan yang sempit, dalam rumah. Kalau nak test, maknanya daripada siapa yang dah boleh tengok video ni, mungkin dia rasa nak test untuk buat test flight dan sebagainya, disyorkan untuk buat flight test semuanya di kawasan yang lapang. Jangan buat kawasan yang sempit sebab boleh mengakibatkan takut ada kemalangan yang berlaku lah. Okay, so nampaknya Zarul macam dia dah macam dia dah ready. So sementara tu sekejap saya akan hand over balik dia kepada dia. Okay, so kalau boleh tengok dekat dalam kita punya kamera sekarang tu, boleh nampak Zarul tengah berdiri di situ, and then ada drone sini yang tengah menyala tu. So dah arm dia punya drone dia. Sudah akan test sikit-sikit. So baru bila dia dah rasa confident sikit, baru dia dah rasa confident, baru dia akan cuba menerbangkan lah. So okay, Zarul, the show is yours. Ini adalah first flight lepas kita siap pasang kalau dengar suara saya. Okay, kalau tengok kat sini, Zarul menerbangkan drone ni secara manual. Tiada GPS, tiada altitude lock dan sebagainya. So memang daripada segi control dia memang dia fly secara manual. Dia punya motor masa motor dia sangat bagus lah. Boleh control drone ni untuk hover dekat tanpa turun hayang lah. So ini dia menunjukkan ada penerbangan ke kiri ke kanan untuk melihat sama ada calibration yang dia buat tadi tu berfungsi ataupun disetting dengan baik. Nampak dia punya landing dia bukan landing yang secara ni ya. So mungkin ada setting yang perlu ditunjukkan. Alright,
Saya kira itu adalah sedikit kata apa sedikit live demonstration daripada Zarul tadi. Balik kepada saya. Okey. Telemetry lost. So kepada anda semua yang ada soalan kenaan dengan racing drone ataupun customize drone, boleh kata apa PM kita di Facebook, boleh message kita ataupun boleh drop email kalau kepada training@asiadronetech.com untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kata apa ni. So kalau siapa yang berminat kata apa nak bina drone racing dia sendiri atau customize drone dan sebagainya, boleh datang jumpa dengan kami. Boleh send inquiry kepada kami lah. So sampai di sini sahaja kita punya live session. Dia agak saya rasa dah lebih kurang dekat 45 minit, dekat sejam kita live. So kepada semua viewer di luar sana, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tak lama lagi nak raya. Sambutlah raya dengan penuh sederhana. Kalau Pak kata Perdana Menteri kita tak boleh merentas negeri. So semua-semua kalau sama macam saya adalah tim raya KL Selangor. So tahun ni tak dapat balik beraya, tapi tak apa, kita boleh berhubung secara online lah, macam ni. So stay safe pada siapa yang dah bekerja, stay safe dekat tempat kerja anda juga. So semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang minggu depan. Minggu depan kita tak tahu lagi kita nak buat apa. InsyaAllah kita akan umumkan dalam masa dekat kita punya live session untuk minggu depan. Sekian, terima kasih kerana mengikuti kita punya live. Assalamualaikum dan selamat petang.